Video saya kali ini saya nak kongsikan kepada korang hukum menggunakan inhaler semasa dalam bulan Ramadan. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya. Saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. So hari ini perbincangan kita ialah berkenaan dengan penggunaan inhaler bagi orang yang mengidap penyakit asma ketika bulan Ramadan ataupun ketika sedang berpuasa. Jadi video saya kali ini saya mulakan perbincangan ini bukanlah untuk saya nak membuat fatwa, tapi saya nak berkongsikan tulisan ataupun artikel yang telah ditulis oleh mantan mufti wilayah kita dulu, Datuk Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri. Beliau telah menulisnya dalam sebuah artikel yang dikategorikan sebagai Irsyad Al-Fatwa, edisi Ramadan. Jadi soalan dia, ada orang bertanyakan lah, saya menghadapi ataupun saya mengidap penyakit asma, adakah penggunaan inhaler di siang hari membatalkan puasa saya? Pertama sekali kami tegaskan di sini bahawa isu ini adalah isu khilafiyah yang banyak dibincangkan oleh para ulama, terutamanya dari golongan muasirin semasa. Ini disebabkan perkembangan teknologi perubatan yang mana tidak dibincangkan pada zaman dahulu secara khusus. Zaman dulu benda ni tak ada. So benda ni tak ada, maka dia tidak ada perbincangan secara khusus. Jadi benda ni sangat-sangat baru. Ulama yang terkemudian inilah yang memainkan peranan untuk mengistimbat hukum bagaimana dengan penggunaan inhaler ni ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Dr. Zulkifli Al-Bakri telah mengemukakan dua pandangan. Di dalam artikelnya dia telah mengutarakan ataupun mengemukakan dua pandangan. Yang pertama ialah pandangan tidak membatalkan puasa. Dan yang kedua pandangannya ialah membatalkan puasa. Jadi kita kena tengok dulu detail dia, butiran dia. Yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Ini adalah pandangan pendapat sebahagian besar ulama seperti Syekh Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Jibrin, Syekh Muhammad Al-Khayyat, Syekh Dr. Muhammad Uqlah Hafizahullah, Syekh Dr. As-Siddiq Ad-Darir, Syekh Dr. At-Tatawi, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ianya juga adalah jawapan yang telah diputuskan oleh badan-badan yang berautoriti seperti Majma' Fiqh Islami, Fatwa Lajnah Daimah, Islamic Organization of Medical Science. Jadi itu dari segi ulama yang mengatakan ianya tidak membatalkan puasa. Dalil yang digunakan kat sini ialah kias, iaitu kias sebagaimana kias dengan berkumur ataupun beristinsyak ketika kita berwuduk. Hukum beristinsyak ataupun berkumur ketika kita berwuduk masa tu bulan puasa ataupun kita tengah berpuasa di bulan Ramadan, hukumnya masih sunat dan diharuskan selagi mana tidak berlebih-lebihan. Kat situ bila kita tidak berlebihan, dia jadi hukum lain pula lah. Jadi boleh jadi makruh, dan kalau sampai kepada otak ataupun ke perut, maka dia telah membatalkan puasa. Jadi inhaler ni, sebelum kita pergi jauh perbahasan dia, kita kena tahu dulu apa definisi inhaler ni, apa benda, apa bahan di dalam ni. So dalam artikel Dr. Zulkifli Al-Bakri ni panjang sebenarnya, jadi saya nak baca sedikit je. Okey, satu alat inhaler ni mengandungi 10 mm cecair. 10 je babe. Yang mengandungi bahan ubat-ubatan. Kuantiti ini cukup untuk digunakan sebanyak 200 kali semburan. So, korang tekan 200 kali baru habis. Banyak tu. Setiap kali semburan ianya mengeluarkan jumlah yang sangat sedikit, iaitu tidak sampai 1 mm, yang mana ianya juga tidak sampai setitis air. Macam tu. Satu titis air ni terbahagi kepada beberapa bahagian, dan bahagian yang paling besar memasuki, maknanya bahagian besar dia hanya masuk
di saluran pernafasan. Satu bahagian memasuki kerongkong manakala bakinya jatuh ke dalam perut. Kuantiti yang jatuh ke dalam perut ini dimaafkan sebagai kias kepada air yang terlekat pada tekak hasil berkumur dan istinsyak. Jadi itulah dia kenapa dia dimaafkan, sebab dia kiaskan dengan beristinsyak ataupun kita berkumur. Istinsyak ni masukkan hidung, masukkan air ke dalam hidung. Jadi poin-poin kat sini, masukkan sesuatu ke dalam perut daripada inhaler itu bukanlah sesuatu yang qat'i. Okey, bukan sesuatu yang pasti, bahkan ianya diragui. Boleh jadi ianya masuk ke dalam perut dan boleh jadi ianya tak masuk perut. Maka yang asalnya adalah tidak batal puasa dan tidak pula puasanya itu rosak. Dan yakin itu tidak hilang dengan adanya syak. Okey, faham tak? Itu adalah kawaid fiqhiyah. Sesuatu benda yang yakin tidak hilang dengan adanya syak. Maknanya syak tu kita kena buang. Poin yang kedua, semburan inhaler itu bukanlah seperti makanan dan minuman. Bahkan ianya seperti pengambilan darah untuk ujian klinikal dan suntikan yang tidak mengandungi bahan bergizi. Poin yang ketiga, adapun inhaler, bahan semburan tersebut akan keluar dalam bentuk uap. Okey, tidak sampai ke perut. Sebaliknya hanya sampai ke ruang dalam paru-paru saja. Benda ni adalah seperti uap. So dia tak masuk sampai perut, dia hanya ke saluran pernafasan, iaitu paru-paru kita. Kalau korang tengok, dia macam gas ataupun angin. Pakar-pakar perubatan memperakui penggunaan siwak ataupun kayu segi mengandungi 8 jenis bahan kimia yang dapat mengawal gigi daripada serangan penyakit. Bahan kimia ini sudah tentu meresap ke lidah. Dah confirm lah dia meresap ke lidah dan juga mulut. Dalam Sahih Bukhari ada menyebutkan bahawa daripada Amir bin Rabi'ah, aku telah melihat Rasulullah bersiwak dan beliau sedang berpuasa dengan bilangan yang tak dapat dihitung. Maksudnya di sini Amir bin Rabi'ah ni, dia nampak Nabi bersiwak dalam keadaan berpuasa. Banyak kali dia nampak. Jadi sekiranya bahan kimia yang termasuk dalam mulut ni, dalam tekak ni, melalui bersiwak ni dimaafkan. Kerana kuantitinya yang sangat sedikit dan tidak disengajakan. So, begitu juga dengan penggunaan inhaler ni. Inhaler ni, benda kuantitinya sikit maka dimaafkan. Jadi itu adalah kesimpulan dia bagi pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, ianya membatalkan puasa. Penggunaan inhaler membatalkan puasa ini adalah pendapat yang kedua, maka tidak boleh mengambilnya di siang hari Ramadan kecuali sekiranya sakit dan berhajat kepadanya. Oleh itu, dia boleh berbuka dan menggantikannya pada waktu yang lain. Ianya adalah pandangan ataupun pendapat daripada Syekh Al-Fadl Hasan Abbas, Syekh Muhammad Mukhtar As-Sulami, Dr. Muhammad Al-Fai dan Syekh At-Taqiyuddin Al-Usmani dan juga Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi antara ulama yang hebat juga yang mengatakan ianya batal puasa. Mari kita tengok dia punya dalil dia, perbahasan dalil dia. Bahan-bahan yang terdapat dalam inhaler akan sampai ke perut. Dia katalah sampai ke perut melalui mulut. Oleh itu ianya dianggap membatalkan puasa. Namun alasan ni, okey, ini ulasan daripada Dr. Zulkifli. Namun alasan ini boleh dijawab berdasarkan jawapan yang pertama bagi pendapat yang mengatakan tidak batal puasa menggunakan inhaler. Dr. Zulkifli Al-Bakri telah bercenderung, dia lebih cenderung untuk mengatakan pandangan menggunakan inhaler pada bulan Ramadan ataupun ketika kita berpuasa adalah tidak membatalkan puasa. Begitu juga kami mendapati bahawa penyakit asma ini berlaku pada waktu tertentu sedangkan pada waktu-waktu yang lain keadaannya sihat. Betul. Inilah yang berlaku pada diri saya sendiri dan saya sendiri secara personalnya memang memegang kepada pendapat yang pertama, iaitu menggunakan inhaler ni adalah tidak membatalkan puasa. Sebabnya saya bekerja sebagai Bilal. Jadi kadang-kadang tu sometimes saya bangun daripada Kailulah waktu tengah hari tu, bangun-bangun je saya rasa macam semput dan saya rasa sempit sangat. Pernafasan saya sempit dan nafas saya pendek, susahlah saya nak melaungkan azan. Jadi saya terpaksa menggunakan inhaler ni untuk sembuhkan saya punya asma pada waktu itu.
Penggunaan ni sekadar kita memerlukannya. Jangan terlalu banyak lah. Maknanya kita kena ada sikap berhati-hati tu supaya kita jaga kita punya kualiti puasa tu. Maknanya kat sini kita sekadar menggunakan dia sekadar perlu. Tidak boleh berlebihan. So, Dr. Zulkifli Al-Bakri membuat kesimpulan pendapat ini amat sesuai, iaitu pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa ini amat sesuai dan ianya juga logik. Kias yang digunakan iaitu berkumur, istinsyak dan siwak adalah kias yang betul. Ini juga selaras dengan pendapat tokoh-tokoh yang terkemuka pada masa kini dan juga keputusan dari badan-badan yang berautoriti dalam mengeluarkan hukum. Wallahu a'lam. Okay, saya harap video ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada korang semua. Kita jumpa lagi di video seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.